sistem pertahanan lah, daripada 3 pematang. Satu pematang Thompson, Greenwich dengan Cemetery. Jadi Jepun yang datang daripada Ipoh, mula-mula diorang nak try ikut kawasan ni lah. Diorang cuba nak pergi ke belah Jalan Cenderia. Tapi sebabkan kat sana tentera Gurkha agak kuat sikit kat sana kan, diorang pasti ikut sini juga. Jadi kat sini pihak British telah membina sistem pertahanan lah. Dia buat trencher semua, communication bunker semua dalam masa 2 minggu. Kemudian yang paling signifikan di sini, ada 2 batalion daripada yang 2nd Insurance dengan 1st Leicester yang mengalami kekalahan teruk di Jitra bila diorang berehat di Ipoh. Masa tu kedua batalion ni diorang tak unfit, maksudnya dia punya dari segi kekuatan strategi mereka bawah daripada minimum requirement untuk jadikan dia full battalion. So pada masa tu pihak British telah beri satu idea untuk menggabungkan 2 batalion ni. Jadi 2 batalion ni, yang 2nd Insurance dengan 1st Leicester ni, dia telah digabungkan menjadi satu batalion dinamakan British Battalion. Dalam sejarah British punya army, tiada satu pun sejarah di mana British memang ada banyak batalion yang digabungkan, tapi yang unik di sini di Malaya, British dia bergabungkan 2 batalion dan dinamakan British Battalion. Mungkin dah tak ada, masa tu mungkin dah tak ada nama nak buat kan, nak letak nama tak tahu. Jadi diorang gabungkan jadi British Battalion. Jadi British Battalion ni telah diberi tanggungjawab untuk membina sistem tahanan di Thompson, Greenwich dengan Cemetery. Jadi pada masa 28 Disember 1941, pertempuran berlaku sini lah, di mana di depan kau tengokkan di belakang depan ni ada Thompson Ridge ni kan. Diorang pihak Jepun telah cuba menguasai kawasan. Pada mulanya mereka cuba nak guna jalan biasa lah, macam biasa dia guna kan. Tapi sebabkan British dia ikut strategi ni, dia telah memilih kawasan sebab apa tau, kawasan ni tinggi dan mempunyai view yang luas sampai ke Malinawa. Maksudnya kawasan ni bukit, kawasan yang lepang ni kawasan yang landai lah, kawasan lombong kan. Jadi bila Jepun cuba nak datang mara, pihak British telah tahu kat mana diorang nak pergi, dan diorang telah mengebom lah, buat hantar tembakan artileri. Jadi Jepun tak dapat nak guna serangan yang biasa, serangan konvensional, maksudnya melalui jalan utama. Jadi mereka terpaksa ikut jalan hutan lah untuk nak buat outflanking. Tapi pada waktu tu pihak British telah bersedia untuk menghadapi serangan Jepun ni lah. Pada masa yang sama, pada 28 hingga 1 Januari, pertempuran banyak berlaku di Thompson dan juga di kawasan kanan pematang di Greenwich lah. Maksud tu pada waktu tu kedudukan pada waktu tu ada kawasan yang dikuasai oleh Jepun dan ada kawasan yang dikuasai oleh British. Serangan dan serangan counter attack ni berlaku lah di kawasan yang di hadapan ni. Jadi pada masa tu Jepun yang daripada regimen ke-41, diorang pun mengalami kekalahan yang teruk juga. Banyak yang mati, banyak yang cedera. Jadi mereka sampaikan minta ni macam permission lah kepada Jeneral Mashita untuk berundur ke Ipoh. Sebabkan mereka telah janji dengan Maharaja Jepun untuk menghadiahkan kampa sebagai hadiah tahun baru. Mereka tidak dibenarkan untuk berundur. Sebaliknya, pemerintah Komando Tinggi Jepun telah mengarahkan Jepun menyerang dari arah laut, menawan Teluk Intan. Jadi bila pihak British mengetahui Jepun telah menguasai Teluk Intan, mereka sedar bahawa kawasan belakang mereka akan diancam oleh pihak Jepun. Diorang dah nampak dah dari segi dalam peta, bila Jepun menguasai Teluk Intan, kawasan belakang mereka, iaitu kawasan di belakang, di kawasan Bido, akan cuba dikuasai oleh pihak Jepun. Jadi kalau katalah contoh, kalau Bido ni dikuasai oleh pihak Jepun, keseluruhan tentera British di Kampar akan terkepung. Jadi pada malam 2 Januari ni, pihak British terpaksa berundur daripada kawasan ni. Itulah yang pada hari ini, 7-8 tahun yang lalu, inilah kawasan hari yang waktu yang sama pihak British terpaksa berundur daripada kawasan Greenwich ni. Dan hari ini kita akan cuba
kita akan telah memasang satu memory plug dah, menggantikan memory plug yang dah hilang. Hasil daripada Cikgu Syaf lah yang usaha untuk nak ni kan. Ini gambar. Ini gambar. Ini part 2. Kita tutup belakang. Pertahanan di Greenwich dengan Thomson ni pun ada juga dibantu oleh unit daripada tempatan lah, daripada volunteer corps. Dia macam kalau dulu dia panggil volunteers, sekarang dia panggil Wataniah. Tapi dulu under British, so dia punya nama tu nampak cantik sikit lah kan. Tapi dia orang ambil attach di Singapura, dia panggil Singapore Volunteer Rifles ataupun Singapore Volunteer Corps. Tapi setiap state ada dia punya own battalion sendiri. Jadi battalion ni dia berfungsi untuk jadi support unit lah, infanteri. Dan ada juga yang mereka beroperasi dengan kereta perisai. Dan kalau tengokkan di HQ ni, dulu dia tak open macam ni lah. Dia biasanya dia akan tutup dengan daun, dengan dahan-dahan lah, untuk dia buat camouflage daripada udara. Sebab pada waktu tu di sini dia bukan macam ni, dia campur lalang sikit, jadi dia agak terdedah. Kat sini HQ ni pula, sinilah dia punya kawalan dia, main dia, operasi dia. Dan juga dipanggil communication, radio, dengan juga field hospital. Siapa yang wounded, cedera ataupun yang mati, semua bawa ke sini. Dia buat first aid kit kat sini dulu, dressing wounded apa ke. Kalau siapa yang mati, dia akan ikut ke bawah, trenches sebelah sana tu, turun ke bawah, turun ke arah cemetery Rish. Ke bawah tu ada transport yang menunggu lah. Tapi sekarang ni belah sana tu dah tak ada, so dah potong, ambil tanah. So di sini agak bahan tu memang dah tak ada dah. Tapi kita nampak lah kawasan ni, kita dah bersihkan. Dia bentuk 4 segi. Bayangkan dalam masa 2 minggu diorang korek kan. Bukit ni adalah salah satu kawasan pertahanan yang dibina oleh pihak British pada Perang Dunia Kedua, bagi mengekang kemarahan tentera Jepun yang telah berjaya menawan Ipoh lah. Jadi mereka diberi masa tempoh 2 minggu untuk membina sistem pertahanan di 3 pematang, iaitu Thomson, Greenwich dengan Cemetery Ridge. Jadi kalau ikutkan sekarang ni, yang tinggal hanyalah di Greenwich lah. Maknanya di Greenwich ni masih ada lagi tinggalan bunker, dugout dia, and then machine gun post dan HQ ya. Jadi di sinilah di mana saksi pertempuran yang berlaku yang agak sengit pada Perang Dunia Kedua di Thomson dan juga di Greenwich. Jadi kalau kita kan kita telah memacak signboard ni untuk memberi informasi dan maklumat kepada pengunjung lah, dan juga orang tempatan bahawa ini kawasan ni yang berbukit, yang berhutan ni bukannya hutan yang biasa, tapi inilah hutan yang mempunyai sejarah yang berlaku pada Perang Dunia Kedua. Ini ada Greenwich yang kita kami cuba tunjukkan kepada umum lah. Selain cikgu dan Cik Syarul, ada macam mana lagi nak mempopularkan kawasan? Okey, baik. Selain daripada kami juga bekerjasama dengan Perak Heritage Society, dengan kami juga cuba bekerjasama dengan komuniti tempatan melalui PBT, juga dengan wakil rakyat, untuk mengenengahkan tempat ni, kerana dia bukan nilai sejarah negara kita je, tapi antarabangsa. Kalau kita Google kat internet, memang orang akan satu dunia boleh tahu tentang Greenwich Battle of Kampar ni.